A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad khairil awwali wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhirah wa zatina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salih. Raditu billahi rabba bi islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, dapat lagi kita datang rumah Allah Taala. Lama tak datang sini, 4 bulan ada. Alhamdulillah hari ini dapat kita datang. Kita diuji oleh Allah Taala dengan satu serangan wabak yang kita tak tahu daripada mana. Allah Taala lebih mengetahui ni. Tapi syukur pada Allah Taala kerana mungkin kerana doa tuan-tuan. Dulu rajin datang rumah Allah Taala, rajin pergi majlis ilmu, rajin bersedekah, berpuasa, maka Allah kenakan juga tetapi tak kuat. Kalau nak dibandingkan dengan hamba-hamba yang mengkufurkan Allah Ta'ala tu, dulu cakap besar, semua dia boleh tembak. Hari ni kita ada apa pun dia tak boleh tembak. Masya Allah, 2 juta lebih kan kes yang ada. Hari-hari mati beratus-ratus orang. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Yang meninggal sahabat kita pun sampai hari ini rasanya 121 macam tu, lebih kurang kan. Jadi syukur. Kena tu tetap kena, tetapi kerana orang beriman, tuan-tuan beriman pada Allah Ta'ala, Allah kurangkan. Kena tetap kena, tapi jumlah itu tidak seperti orang yang mengkufurkan Allah Ta'ala. Kita kena dengar cakap Allah Ta'ala, dengar cakap pemerintah. Kita tengok dalam keadaan negara di sekeliling-keliling kita pun tengok 50-60 ribu. Masya Allah, kes bila nak baik itu 10 tahun lagi tak baik tu. Kan? Ini menunggu kafan aja lah. Yang itu je lah cerita dia. Jadi baik tuan-tuan, alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala izinkan saya datang sini sama-sama. Lama kita tak berkongsi ilmu hari ini. Mari kita ambil satu peringatan lah daripada buku nasihat agama ni dan wasiat iman ini. Saya nak membacakan satu tajuk. Berat juga tajuk ni kita nak baca sebab dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita dan diri kita sendiri. Ya, ini dusta. Berbuat dusta ini satu bencana yang buruk. Dusta kan, cakap bohong, menipu, Masya Allah kan. Ini takut kita tuan, sebab kita kena ingat kita orang Islam ni yang beriman pada Allah Ta'ala, kita yakin semua perjalanan hidup kita ini akan Allah Ta'ala satu hari nanti ulang tayang balik. Lihat sendiri Allah Ta'ala kata, ni kau punya dulu. Tengok cukup-cukup kan. Allah tayang, Allah bentangkan balik kepada kita. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan, yang mana kata Allah Ta'ala pada hari ini semua akan hadapkan kepada aku, dan tidak ada satu pun kata Allah Ta'ala yang aku sembunyikan. Semua aku nak tunjuk. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Allah sebut pada kita pada hari ini, kata Allah Ta'ala, kamu dihadapkan kepada Tuhan kamu. Kita menghadap Rabbul Jalil kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada suatu keadaan kamu yang aku sembunyikan. Allah nak pamer pada kita, nak tengok kita ni kan. Hari inilah kita hidup macam ni kan. Maka sebab itu saya juga mengajak diri kita, mari kita tuan-tuan menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita menjadi insan yang baik, beriman kepada Allah Ta'ala. Kita tingkatkan iman dan taqwa kita pada Allah Ta'ala. Sebab bila ada iman, ada peluang nak dapat taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka carilah jalan bagaimana kamu nak mendekatkan diri dengan aku. Nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ni salah satu daripada caranya kita mendirikan solat. Perkara yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga di antaranya juga kita berlaku jujur. Kita tidak berdusta di dalam hidup kita. Ini perkara yang dipentingkan, dipesankan kepada diri kita. Baik, apa kata penulis kitab tuan-tuan? Kata dia, di antara bencana-bencana lidah yang terutama sekali, yang paling buruk sekali ialah bila berdusta.
Berdusta kan, cakap bohong kan. Yang ini menyampaikan suatu berita yang tidak seperti benar-benar berlaku. Sama ada mengakui sesuatu berita itu tidak pernah berlaku. Misalnya dia mengatakan, kata penulis kitab ni, telah berlaku begini-begini, padahal perkara itu tak pernah berlaku. Dia buat-buat cerita kan. Ataupun kata dia, ataupun menafikan sesuatu perkara yang pernah berlaku. Betul benda tu berlaku kan, benda tu berlaku, tapi dia katakan tidak pernah berlaku pun. Dia kata tak pernah aku dengar pun benda ni begini-begini. Dia membuat satu perkara, memang perkara itu benar berlaku, tetapi dia tidak mahu menceritakan yang benar. Kan kalau ini dalam kehidupan seharian kita kan, ada golongan manusia yang macam ni. Berdusta ni satu perkara dosa yang sangat besar, sebab dia berkaitan dengan iman kita. Iman kita turun naik jauh dekat dengan Allah Ta'ala. Tengok diri kita, salah satu daripadanya jujur tak jujur kita kan, dan mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah murka kepada hamba dia yang berdusta, sedangkan kita ni tak disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat keburukan. Yang Allah Ta'ala kata apa pada kita tuan? Golongan yang berdusta ni, innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Allah kata apa? Sesungguhnya mereka-mereka itu yang mengada-ngadakan dusta. Sebenarnya mereka ini tidak percaya kepada ayat-ayat aku. Dalam arti kata yang lain, dia tak percaya balasan buruk, balasan baik Allah Ta'ala. Dia tak percaya, dalam arti kata yang lain, dia tak percaya Tuhan ni, Allah ni yang boleh buat sesuatu kepada dia. Dia tak percaya. Sebab itu dia berani berdusta kan. Dia rasa tak bersalah. Orang biasa menipu kan, berdusta ni selamba je, tak ada apa. Elok je. Orang yang kena tipu pula langgar tiang. Masya Allah kan. Dia elok je. Ni kita tengok dia kita. Dan Allah Ta'ala juga sebut pada kita tuan-tuan, fana ja'al la'natallahi 'alal kazibin. Maka kami mengharapkan laknat. Doakan dia. Melaknat, dilaknat golongan macam ni. Allah kata mengharapkan laknat, kutukan. Allah melaknat golongan ini, golongan pendusta ni. Na'udzubillah lah. Jangan termasuk dalam golongan orang yang suka berdusta ni. Maka bencana lidah ni tuan-tuan, lembut. Tak ada tulang. Kalau tulang dekat sini, kita dah tercekik lah. Ada tulang kan? Sebab tak ada tulang. Tetapi walaupun dia tak ada tulang, tapi dia boleh menggoyang dunia. Dia boleh menggoyang segala-galanya. Kan? Walaupun dia lembut, nampak lembut, tapi belum tentu lagi. Tapi tajamnya lebih tajam daripada pisau. Lebih tajam daripada pisau. Sebab apa? Boleh menggugat dunia dan sebagainya. Ini untuk peringatan untuk diri kita kan. Sebab itu tuan-tuan, lawan daripada pendustaan ini adalah kejujuran. Jujur kan. Kejujuran ini adalah tanda akhlak seorang hamba yang beriman dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mulia cakap jujur kan. Darajat orang daripada darajat bersyahadah. Macam mana pula Ustaz? Orang bersyahadah lah lagi tinggi. Orang bersyahadah menipu dengan orang yang tak bersyahadah tak menipu. Macam orang yang tak bersyahadah tapi dia baik, Allah jadikan dia baik. Dia mencari jalan baik, buat baik, tak pernah menipu, dunia aman. Tetapi orang yang bersyahadah, orang bersyahadah dekat Syria, kita tengok bersyahadah kan, perang. Syahadah serupa dengan kita tu. Masya Allah kan. Lebih bahaya lagi. Ini lagi teruk hukuman Allah Ta'ala. Yang tadi mengkufurkan Allah Ta'ala. Yang kita ni ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dan kita memang berjanji dengan Allah Ta'ala tidak akan berbuat mungkar. Tetapi kita berbuat mungkar. Ini contoh dia lah ya. Jadi kejujuran ini tuan-tuan adalah akhlak para Nabi. Akhlak para Rasul yang Allah contohkan kepada kita supaya kita ikuti. Hatta Allah sebut beberapa Nabi, beberapa Rasul ya, yang mulia yang supaya kita ikut. Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan sebagainya. Yang Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, wazkur fi kitabi Ibrahim. Kau ceritakan, aku sebutkan tentang Ibrahim ini. Siapa Nabi Ibrahim? Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia ini adalah seorang yang benar. Nabi Ibrahim, seorang yang benar. Seorang yang benar mentauhidkan Allah Ta'ala, mengajak umat pada ketika itu ke jalan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan dia ini seorang Nabi. Allah ceritakan, gambar kepada kita. Bagaimana sifat Nabi Ibrahim? Seorang yang jujur. Seorang yang jujur. Dia tidak pernah menipu. Hatta dia marah ayah dia halau dia pun, dia masih lagi berkhemah dengan ayah dia. Nampak tak? Masya Allah. Kita kalau ayah kita marah tuan-tuan, orang tua ni aku terajang. Contoh dia. Ni contoh tuan-tuan. Allah ceritakan kepada kita, wazkur fi kitabi Idris. Wahai Muhammad, aku sebutkan tentang Nabi Idris. Nabi Idris ni kurang kita dengar cerita kan. Biasa cerita dia tak banyak kan. Dia ni seorang yang kreatif, sangat kuat berjuang di jalan Allah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Allah gambarkan juga dia juga seorang yang benar dan juga seorang nabi. Allah ceritakan. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Allah ceritakan, wazkur fi kitabi Ismail innahu kana siddiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail ni Allah gambarkan dia seorang yang benar dan seorang yang menepati janji. Rupanya orang yang menepati janji ni orang yang akhlak yang bagus. Orang yang jujur sebenarnya.
Orang yang benar menepati janji, dan dia ini seorang rasul dan juga seorang nabi. Ini sifat-sifat yang Allah Ta'ala nak gambar beritahu pada kita, tuan-tuan. Dan inilah sifat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum baginda dilantik menjadi rasul lagi, beliau baginda ini adalah seorang al-amin, as-siddiqul amin, yang jujur lagi benar, dan disebut oleh jadi buah mulut kaum Quraisy pada ketika itu. Kaum dia sendiri yang mengatakan budak ni jujur. Masya Allah, budak ni yang bernama Muhammad ni jujur, simpan barang tak hilang, dia diamanahkan sesuatu tidak hilang. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allah nak menggambarkan Nabi ni jujur, tuan-tuan. Bila datang syariat-syariat, bila masa Allah mengarahkan Nabi ketika itu berdakwah, menyebarkan Islam, masuk tahun yang ketiga Nabi menyebarkan agama Allah, nak membuktikan Nabi ini jujur, maka kata Allah Ta'ala, fasda' bima tu'maru, wahai Muhammad, kau sebarkan agama ni, jangan risau, secara terang-terang. Allah nak tunjukkan kepada kita Nabi dia jujur. Dan Allah nak beritahu pada dia, wa'arid 'anil musyrikin, kau jangan takut dengan orang musyrikin ini, tak payah takut kau sebarkan. Maka nak membuktikan, tuan-tuan, Nabi SAW ni jujur, tuan-tuan. Pada satu hari Nabi menyeru kaumnya, wahai kaumku. Nabi duduk di atas bukit Safa itu, beritahu kat kaum dia, mari berkumpul, aku nak beritahu kamu satu cerita. Datanglah manusia pada ketika itu, datang yang tak suka Nabi pun datang, dengar juga. Wahai Quraisy, kata Nabi SAW, kalau aku katakan di sebelah bukit ini ada segerombolan musuh nak menyerang harta dan nak membunuh kamu, nak memusnahkan nyawa kamu, apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Nabi SAW tanya. Kata orang Quraisy ketika itu, dia beritahu, ya Muhammad, dia panggil Muhammad, dia tak panggil Nabi Muhammad, kami tidak pernah dengar Tuhan berbohong dan berdusta. Masya Allah, nampak tak? Allah nak buktikan Nabi ni seorang yang jujur, kan? Kami tak nak apa dengar. Baiklah, kata Nabi SAW. Kalau begitu, dia kata, Nabi beritahu apa? Nabi akan beritahu kepada, bagaimana kalau aku katakan selamatkan diri kamu daripada api neraka? Masa ketika itu Nabi cakap kepada orang Quraisy pada itu, jangan kamu berbuat maksiat, jangan kamu berbuat dosa, beritahu, jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka ketika itu Quraisy semua diam. Dia tahu tak Nabi benar? Dia tahu Nabi benar. Dia tahu Nabi tidak menipu pada ketika itu, kan? Bagaimana kalau pengawal saja, kata Nabi SAW, aku duduk di atas bukit, kalau musuh datang aku beritahu, musuh datang tolong menyorok. Percaya tak? Pada ketika itu, maka ketika itu semuanya diam, tak boleh bercakap. Dia tahu Nabi nak menceritakan mentauhid Allah Ta'ala. Ketika itu kesombongan bangsa Quraisy tak nak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Maka salah seorang ketua mereka, Abu Lahab. Siapa Abu Lahab, tuan-tuan? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Wahai Muhammad, kalau inilah kau ajak kami datang sini, laknatlah kau, dia kata. Masya Allah, kan? Tak suka dia, sebab dia tak nak orang ikut Nabi SAW. Dia sebab apa? Dia nak kedudukan dan pangkat. Maka ketika orang bersurai pada ketika itu, tuan, nak gambarkan, Allah nak tunjukkan ketika itu Nabi ni seorang yang jujur, kan? Jujur pada diri itu. Super juga, tuan-tuan, bila Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, kepada umat terdahulu, sampailah kepada kita. Allah Ta'ala katakan kepada kita, tuan-tuan, ini untuk diri kita, ya? Sebahagian, bukan semua orang Islam lah, orang beriman pada Allah Ta'ala. Bila Nabi beritahu kita, Allah la ilaha illahu, katakan bahawa Allah itu esa, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, kan? Maka Nabi kata, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, dan kamu ni semua setiap daripada kita, saya, tuan-tuan, akan dihimpun oleh Allah Ta'ala, dan berlakunya kiamat, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya berlakunya kiamat ini. Kiamat kecil ke, kiamat besar ke? Wa man asdaqa minallahi haditha, dan tiada ada kata-kata yang benar melainkan kata-kata Allah. Kita, tuan-tuan, kalau dengar ayat ni, tuan-tuan, kalau dengar ayat ni, apakah kita betul yakin Allah itu esa? Kita tanya, kan? Ini persoalan kadang-kadang kita tanya diri kita, kan? Betulkah kita yakin Allah esa? Tidakkah kita pernah mensyirikkan Allah Ta'ala? La ilaha illallah, kan? Betulkah kita yakin bahawa kita akan dihimpun oleh Allah Ta'ala untuk dihisap kita satu hari nanti? Betul kita yakin? Kita tanya diri kita, kan? Betulkah kita yakin, percaya sungguh-sungguh bahawa kata-kata Allah ini tidak ada satu pun pendustaan? Maka Al-Quran itu semuanya benar yang dibawa oleh Nabi? Ini persoalan kita tanya diri kita, tuan-tuan. Sudah pasti. Saya, tuan-tuan, mesti jawab. Mana boleh. Mestilah aku yakin, aku percaya. Semua akan kata begitu. Selagi mana dia orang Muslim, dia percaya. Percaya. Kau jangan main-main. Ini Tuhan satu, katanya. Masya Allah, kan? Tetapi, tuan-tuan, nak tengok percaya tak percaya, apa susulan kita bila mendengar kata-kata ini? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Kan? Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala beritahu kita, barang siapa yang membenarkan kata-katanya itu dengan amal soleh, itu je Allah nak tengok. Kau cakap ya, tapi aku nak tengok mana amal soleh kau. Kalau kau cakap betul, aku masuk kau dalam syurga yang air mengalir di bawahnya. Janji aku adalah benar, kata Allah Ta'ala. Allah sebut sendiri tuan-tuan dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa kan, ayat 122. Wallazina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, itu kata Allah Ta'ala. Tadi kita kata ya kan, Allah esa, kita tak mensyirikkan Allah Ta'ala, kita sembahyang cukup waktu, ada duit lebih bayar zakat, ada rezeki lebih wisada, pergi haji, pergi umrah, kita tak buat benda-benda yang tak baik, maka ilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau betul apa yang kamu cakap, kamu laksanakan amal soleh, kamu tidak mensyirikkan aku, kata Allah Ta'ala, perintah aku kamu ikut, aku masukkan kamu ke dalam syurga di mana air mengalir di bawah. Sejuk kita duduk. Kau tutup tengok tuan-tuan. Panas tak? Sekejap lagi balik belakang kau. Kalau sejuk, lama sikit duduk. Masya Allah kan? Ini contoh dia. Duduk syurga mengalir kita, maka kekallah kamu duduk di sana selama-lamanya. Allah beritahu, wa'dallahi haqqa, janji aku betul. Aku bukan main-main, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab itu kita tuan-tuan, jujur ni tuan-tuan, secara jujur kita katakan, jujur ni bukan senang kita nak realisasi kan. Senang ke? Oh, saya sendiri pun jangan tentu lagi kan. Nak cakap mudah, jujur kan? Jujur ni akan tetapi kalau kita betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, setiap daripada ikhlas, kita ikhlas benar-benar pada Allah Ta'ala, pasti kita dapat kejujuran. Tapi Allah ni bijak tuan-tuan. Kalau cakap aja, semua orang cakap kan, buat dulu kan. Allah mudah je. Dia test kita macam mana tuan-tuan. Dia bagi kita akal, dia buat ni satu perkara, kejadian ataupun keadaan sesuatu. Contoh tuan-tuan, kita lelaki, perempuan, dikahwinkannya kita. Dikahwinkannya kita, maka kita dapat jodoh. Maka kita berkahwin. Kemudian ataupun Allah Ta'ala ni mudah je, dia bagi kita kawan. Ataupun dia bagi kita kerja, dia bagi kita keluarga. Ada keadaan tertentu, dia baginya kita agama, dia baginya diri kita. Allah nak tengok. Bila mana dipasangkannya kita, jujur tak kita dengan isteri kita? Mudah aja. Ada orang menangis isteri kita tiap malam. Abang aku tipu aku, tak balik-balik, nafkah tak bagi berbulan-bulan. Nak ikut pejabat agama, tak tahu macam nak buat, tak ada siapa nak tolong. Nampak tak? Jujur tak? Itu tanda bila dia tak jujur pada isteri dia, sebenarnya dia tak jujur dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, ini amanah aku. Isteri kamu ini amanah aku yang kamu kena bagi nafkah untuk dia. Masya Allah, ukuran dia mudah aja. Allah balikkan balik, suruh tanya diri sendiri. Jangan tanya aku, kata Allah Ta'ala. Aku bagi akal, kau tanya diri kau sendiri. Serupa dekat isteri kita, pesan dekat isteri kita. Isteri nak masuk syurga, kuncinya dekat kita. Dia derhaka dekat kita, nanti dulu kan. Jujur tak isteri kita, terutama isteri-isteri yang bekerja? Jujur tak dia dengan suami dia ketika dia melaksanakan kerja di luar sana? Kan? Dia senang je isteri nak masuk syurga kan. Kalau dia tak jujur, makna kata dia sudah melanggar perintah Allah Ta'ala. Secara langsung, bukan tak langsung, secara langsung sudah melanggar. Sebab isteri mesti taat kepada suami dia. Masya Allah kan, kita tengok diri kita. Kita sebagai anak, pernah tak kita tipu ayah kita? Masya Allah. Allah kata, wabil walidaini ihsana, tolong buat baik kedua ibu ayah kamu. Kita biarkan dia dekat kampung, nak makan tak makan, tanya khabar pun tidak, apa pun tidak. Masya Allah kan. Betul ke kita ni anak yang baik ke kita ni? Masya Allah. Ni contoh tuan-tuan, contoh. Mudah aja Allah Ta'ala nak bagi tahu kita. Serupa juga kalau kita jadi anak, hormat tak kita sebagai dengan orang tua kita? Sedangkan Allah Ta'ala kata tolong hormat orang tua kita. Sebab ini kamu nak masuk syurga, kunci dekat mak kamu, di bawah tapak kaki ibu kamu. Nak ceritanya kita kena sayang mak kita, hormat ayah kita. Ini cerita kejujuran kita. Allah ukur kita mudah saja tuan-tuan. Kalau kita bekerja, serupa juga. Bekerja, Allah bagi kita nak pangkat, aku bagi. Kau nak pangkat tinggi mana? Kau nak gaji? Salah, ambil. Kau usaha lebih kurang, ni jalan dia, aku bagi. Tapi bila kita dapat jawatan pangkat itu, apakah kita jujur? Sedangkan pangkat dan kedudukan itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang kita berjanji nak tunaikan amanah. Sebab itu saya baru-baru ni dengar viral tuan-tuan. Bagus jugalah satu ketua kan di satu negeri tu, dibacanya talqin dekat kaki tangan bawah dia. Masya Allah kan. Setiap daripada kita ni pasti akan mati katanya. Dia tak baca la yaqulu nafsin dha'iqatul maut. Saya hormat saya pernah berkuliah dan duduk berkuliah lepas kuliah tuan-tuan. Saya sembang dengan dia lama. Pada satu hari dia bertanya pendapat yang ni, akhirnya keluar ayat tu. Saya dia lama tentang perkara ni, dengan pagi tu saya minum dengan dia kan. Bila dia cakap macam tu tuan-tuan,
Lepas tu dia kata, ingatlah kita bahawasanya mati itu adalah benar, cuma kita tak tahu bila je. Bangkit daripada kubur itu adalah benar. Kan tuan-tuan kita dengar talqin tu, la ilaha. Kalau saya jadi staff dia menggigil ke? Kalau tak menggigil, tolong katanya hidup jangan makan rasuah kata. Masya Allah. Sebab benda tu tak jujur lah maknanya kalau kita buat. Sebab Allah kata kita bekerja, tanggungjawab ni kita minta kena tunaikan. Nampak kan? Kalau dia betul ikhlas pada Allah Ta'ala, Allah pasti bantu dia. Pasti bantu dia. Kalau semua orang macam ni, tuan-tuan, selamat kita kan. Jadi kita tengok dia kita. Sebab ini perintah Allah Ta'ala. Nak tengok kita jujur tak jujur, Allah balik suruh. Apa juga kita buat, tuan-tuan. Termasuk diri kita. Ada tak kita merosakkan diri kita? Wa tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maknanya kalau kita jujur pada diri kita, kita tak buat benda-benda ni. Ni Allah nak tengok kita mudah sebenarnya. Sebab itu apa juga kita buat dalam hidup ni, kita kena jujur. Sebab kita ini sentiasa diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu tak mahu pasti diperhati. Suka tidak suka mesti diperhati. Dalam keadaan baik atau keadaan buruk. Kalau dalam keadaan baik, alhamdulillah. Kalau keadaan buruk, masya-Allah kan. Kita akan mendapat bertanya, bersoal jawab dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW pernah diceritakan. Kejujuran ini kata Nabi SAW membawa kepada kebaikan. Kebaikan ini pasti akan menyampaikan kamu ke pintu syurga. Buat apa semayang? Mengharapkan kita orang marhain kan. Nak harapkan syurga Allah Ta'ala lah. Kita bukan orang alim sangat kan. Kita bukannya orang baik sangat. Tapi dah begitulah hajat kita kan. Orang yang benar-benar beriman dan mencari kebaikan, Allah mencatatkan dia sebagai hamba aku yang dipercayai, kata Allah Ta'ala. Akan tetapi dusta ini membawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan ini membawa kamu ke pintu neraka. Masya Allah, maksiat ni banyak lah. Bukan kata menipu je, macam-macam maksiat adalah maksiat ini. Orang yang berdusta ni, kata Nabi SAW, pasti Allah mencatatnya sebagai hamba dia yang pendusta. Allah cop dia pendusta kan. Bayangkan tuan-tuan, saya tuan-tuan bekerja dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu semalam sejam saya hilang, saya pergi mengolah. Sebab tuan-tuan tahu monitor staff kan. Lepas itu balik besok tuan-tuan tanya saya, malam gimana? Saya pun pusing cerita. Dah tahu dah. Nampak tak? Allah Ta'ala, kita jumpa dia, dia dah tahu dah cerita. Dia tanya, hari tu kamu pergi mana? Dia kata, ni gini. Dia tanya kita. Kita pun nak cari jawapan apa? Masya Allah. Masa itu mulut tak boleh nak bercakap. Kalau mulut boleh bercakap tuan-tuan, senang. Kita depan Allah Ta'ala, confirm. Mulut ni suka nipu. Jangan ada peluang je. Kan? Jadi apa jawapan nak kata dia? Kalau rasa-rasa tak ada jawapan, kita fikir-fikir masa kita duduk hari ni. Kena fikir baik-baik. Kalau ada jawapan, okey buat. Silakan. Aku dah ada jawapan depan Tuhan nanti. Tangan aku dah janji dah. Aku nipu hari ni, dia jawab kan. Dia jawab tepat. Allah terima. Okey, tak apa. Masya Allah. Boleh? Kalau boleh, okey. Kalau tak boleh, balik-balik kena kenong siling dia. Allahu Rabbi, apalah aku hari nipu. Kita tengok diri kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW pun ada sebut dalam makna hadis. Saya tak sebut matan, saya sebut makna tuan-tuan. Nabi kata kalau nak masuk syurga ni mudah je. Nak masuk syurga tak? Umat aku, kata Nabi, nak pertama hidup bercakap mesti jujur. Yang pertama, hidup bercakap mesti jujur. Yang kedua, bila mana kamu ini berjanji tolong amanah. Berjanji tolong amanah. Kalau tak amanah, mana tak jujur. Kan? Yang ketiganya, bila mana kamu ini melaksanakan, diberi sesuatu tanggungjawab, maka laksanakan. Yang ketiga, beri tanggungjawab, laksanakan. Yang keempatnya, jaga maruah. Kemaluan kita dan tolong jaga pandangan mata. Sebab tengok yang haram semua kan. Tengok yang haram ni memang tak berkedip mata. Yang keenamnya, maka jaga tangan kamu. Jangan ambil hak orang. Hak orang jangan ambil. Masya Allah kan. Tak jujurlah kita tu kalau mengambil hak orang kan. Sebab itulah Nabi SAW beritahu kita. Siapa di antara umat aku, kata Nabi SAW, yang boleh beri jaminan dekat aku. Boleh bagi jamin antara dua bibir ini, lidah dalamnya. Lidah ni, ataupun di antara dua kakinya ini. Dua kaki, kemaluan dia ini. Siapa boleh jamin yang dia ni tidak akan berbuat perkara-perkara mungkar dan tidak berkata jujur. Aku penjamin kamu masuk syurga. Kita pinjam duit tuan-tuan, pergi bank. Tuan-tuan bawa kertas saja, tak ada penjamin, pergi dekat bank. Lulus? Tak lulus. Pinjaman. Sebut kalau kata ada satu kita kat sini orang kaya tempat kita. Akaun dia ada dekat bank tu. Dia jadi garantor. Tuan-tuan pergi submit tengok. Macam lulus tak? Lulus. Ni Nabi nak jamin kita tuan-tuan. Nabi kata siapa boleh jaga dua bibir ataupun antara dua kaki ni, aku jamin kamu masuk syurga. Masya Allah. Nabi kalau jamin tuan-tuan, dalam arti kata yang lain Allah Ta'ala insya Allah izinkan.
Sebab kekasih dia, ya Allah, hamba engkau ni, umat aku ni dia baik, ya Allah, aku nak bagi syafaat boleh? Dengan izin Allah Ta'ala. Tak ada masalah, kata. Tak ada masalah, boleh bagi. Masya Allah. Tapi syaratnya kita mesti jujur. Sebab Nabi jujur. Nabi pun tak suka orang tak jujur kan. Sebab dia jujur. Ini kita tengok diri kita lah ya. Sebab tu kisah tuan-tuan pernah dengar kisah Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim tuan-tuan. Luqmanul Hakim ni seorang yang hitam kulit dia. Orang Habasyah, Ethiopia kan. Satu hari tuan dia suruh dia sembelih kambing, tolong masakkan mana bahagian kambing yang paling baik sekali. Maka dia masak-masaknya, bila dihidangnya kepada tuan dia, dibawanya, tuan dia buka, dia makan. Oh, hati dan lidah, oh ini yang baik, dia kata. Dia pun makan, tuan dia. Hari yang lain, tuan dia suruh sembelih kambing lagi, ambil yang paling buruk sekali daripada anggota kambing itu. Kalau saya yang paling buruk, tali perut lah. Tali perut kan? Belah tali perut saya masak lah bagi tuan saya. Tak. Dibawanya juga hati dengan lidah. Tuan dia tanya, kenapa wahai Luqman, hari tu aku suruh yang baik pun sama, aku suruh yang buruk pun sama. Wahai tuanku, dia kata, kalau benda ni baik, baiklah kita. Kalau lidah kita baik, yang lain baik. Sebab itu pagi-pagi tuan-tuan, ada satu hadis makna dia kan. Dia kata, setiap anak Adam ni pagi-pagi terbit matahari ni tuan-tuan, maka seluruh anggota badan kita ini menyeru kepada lidah. Wahai lidah, kami tuntut kepada kamu dengan nama Allah, tolonglah hari ini berlaku jujur. Kalau kamu tak jujur, celaka kami hari ini. Tangan celaka, kaki celaka, kan? Kalau tak jujur. Kalau engkau jujur hari ini, dia kata, kami semua selamat, tak dapat seksa, hidup bahagia. Betul kan? Betul. Kalau mulut kita tak jujur tuan-tuan, siapa suka tuan-tuan berkawan dengan orang tak jujur ni? Saya kalau tak jujur tuan-tuan, tuan-tuan suka kawan dengan saya? Masya Allah, mati tuan-tuan kena tipu dengan saya. La ilaha illallah kan? Ini tuan-tuan. Sebab itu juga tuan-tuan, Allah Ta'ala ni, bila mana Allah nak menjadikan alam ni, langit dan bumi, Allah jadikan dengan kebenaran dan kejujuran. Tetapi malangnya tuan-tuan, bila mana Allah letakkan penghuninya, jin duduk di atas sini, akhirnya jin berbuat tidak jujur di atas muka bumi, dihalau oleh Azazil, lari ke bukit, lari ke laut. Kemudian Allah jadikan manusia pula duduk. Tapi akhirnya tuan-tuan, bila manusia, sebahagian daripada manusia bila duduk di atas muka bumi ini, maka dia menjadikan pendustaan ke dalam kehidupan dia sebagai kebenaran. Kebenaran itu dijadikannya pendustaan. Kita tengok hari ini, ada dunia Islam menipu hari-hari. Masya Allah kan. Menipu macam makan nasi je. Masya Allah. Nabi kata kalau kamu hidup, kamu perhati baik-baik, kalau ini ada berlaku, ni tanda-tanda dunia akhir zaman. Hati-hatilah, banyak-banyaklah buat ibadah. Janganlah duduk dekat-dekat dengan orang macam ni. Pergilah tempat-tempat yang kita cari tempat. Ni pesan, jangan berkelompok dengan dia. Nanti kamu terjebak juga. Ni akhir zaman ni. Nabi pesan pada kita tuan-tuan. Tapi ada orang suka tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita tengok ramai orang suka kan, kawan orang macam ni, untung lebih. Sebab dapat cepat. Menipu kan cepat dapat. Untung cepat. Masya Allah kan. Nak kaya, menipu lah. Paling cepat. Kalau nak lurus, niaga lurus, untung sikit, kaya tapi lambat. Kan? Lambat. Tapi kalau menipu, laju kayanya. Tengok-tengok dah beli welfare baru je. 450,000. Ambil kau. Mana dia dapat duit? Dia tipu sana, dia belit sana, dia sepak sana, dia terajang sana, dia dapat. Orang mati, kau mampus. Kata. Masya Allah. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Ini contoh yang saya sebut berlaku tuan. Kenapa orang menipu tuan? Kalau kita tengok, dia ni tak sedar diri. Menipu lagi ke? Masya Allah, kita kata macam tu kan. Hari daripada muda sampai tua menipu aja pekerja. Kenapa kita menipu tuan? Bukan kita lah, orang yang menipu tu kan. Kenapa menipu? Menipu sebab nak bersembunyi daripada masalah. Yang pertama. Sebab tu dia menipu. Nak bersembunyi daripada masalah. Contoh tuan-tuan. Saya janjikan tuan-tuan pukul 11 malam ni nak jumpa. Tiba-tiba sampai pukul 11 tak dapat datang. Saya pun telefon. Syekh, kalau tuan-tuan telefon kan nampak sangat kan. Jadi saya telefon. Tak dapat datang lah. Aku tiba-tiba ayah aku datang dari kampung. Padahal ayah kat kampung. Nampak? Apa ada alasan je. Kecilnya hal tu saja katakan ayah. Menipu tak tu? Menipu. Berdosa tak? Dosa. Ni contoh. Ini benda-benda yang kehidupan harian. Ataupun kadang-kadang kita tengok. Contoh dia. Isteri kita pergi kerja. Jangan marah kak. Contoh je ya. Ada isteri kita tak ada sini ya. Contoh dia pagi kita pergi kerja pukul 8, pukul 6 kita balik. Kita pun buka nasi. Tak ada apa masak ni yang. Tak tahulah bang. Saya dah pagi pukul 8 tadi kata. Kepala saya migrain tak tahu kenapa. Masya Allah.
abang belilah masak kat luar. Apa dia malas masak, dia suruh kita beli kat luar. Dia nak cakap beli kan, dia takut mazid, dia suruh masak kan. Padahal dia buat apa? Dia tengok TV dari pagi sampai petang. Macam ada berlaku. Ni contoh, menipu tak tu? Menipu, berdusta tu. Dosa tak? Berdosa kan? Berdosa kita kan. Ataupun kita berhutang dengan kawan kita, tak boleh nak bayar, janji nak bayar hari ni, kawan kita pun datang, Allah aku minta maaf lah, kau datang ni aku tak dapat nak tunaikan janji lah, aku baru beberapa hari lepas tiba-tiba kereta aku pula kena overhaul, masuk workshop tu kata dalam 2,500 aku tak ada mampu nak bayar kau, padahal kereta dia elok aja, disorok lah. Masya Allah, dia tak nak bayar, memang dalam niat dia tak nak bayar hutang tu. Dosa tak? Dosa. Sebab itu dosa dia besar. Kan orang yang menipu ni dosa dia besar, tuan. Ni contoh dia lah kan. Supaya juga kita tengok banyak, tuan. Ataupun kita tengok contoh yang paling mudah sekali kan. Kenapa orang menipu berbohong. Tuan pernah dengar kisah di peperangan ada dua sahabat dia lagi kan. Dia dah beli kelengkapan perang. Maka bila nak pergi perang, Nabi tanya, bila kamu nak pergi perang ni? Perang Tabuk kan, 30,000 rasanya tentera Islam nak pergi. Dia kata, ya Rasulullah, aku akan ikut kemudian. Bila dah sampai tentera Islam pergi, ya Rasulullah, aku akan pergi nanti. Bila nak pergi? Sampai tentera Islam balik. Maka bila nak jawab dekat Nabi, dah baik ni, janji nak pergi perang. Kalau aku tipu Muhammad ni kan, dia tahu juga. Baik aku cakap yang betul-betul, tapi aku tipu. Niat memang nak menipu. Ia benda betul, tapi cakap, ya Rasulullah, aku tak dapat nak pergi begini. Allah Maha Kaya, Nabi jujur, Allah bantu. Siapa jujur, Allah bantu. Siapa jujur, Allah bantu. Allah beritahu kat Nabi, dia bohong. Aku denda dia 40 hari, jangan siapa tegur dia. Isteri dekat sini, jangan tegur. Dekat Madinah, jangan tegur dia. Pulaukan dia. Tambah lagi 10 hari. 50 hari dia kena pulau. Sehingga taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala selepas itu. Jujur tuan-tuan, pasti Allah tolong. Dah Allah tunjukkan, Nabi jujur, kita tipu Nabi, maka sahabat itu Allah beritahu. Begitu jugalah kalau kita tuan-tuan. So ini contoh kita tengok diri kita tuan-tuan. Yang pertama, kenapa menipu kan? Berdusta. Yang kedua, kenapa orang berdusta tuan-tuan? Yang kedua, orang berdusta ni sebab apa? Dia nak kaut keuntungan. Ini yang paling buruk sekali tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala, disebabkan dia gila harta, dia gila kedudukan, dia gila pangkat di kalangan manusia. Kita tengok contoh dia tuan-tuan, Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal Amr bin Hisham Al-Mughirah kan? Kita tengok ni kisah, kita ambil ikhtibar tuan-tuan. Kita ambil ikhtibar. Dia kata apa? Wahai Quraisy, Muhammad tu penipu. Siapa yang penipu? Dia penipu ke Muhammad penipu? Sedangkan Quraisy sendiri mengatakan Nabi kita tak pernah menipu. Nampak tak? Dia orang menipu ni, dia nak kau untung. Sebab apa? Kalau orang ikut Nabi kita Muhammad SAW, orang tinggalkan dia. Sebab dia mengkufur Allah Ta'ala. Kerana dia nak kedudukan di sisi manusia, dia sanggup menipu. Kita tengok, ada orang gila pangkat, gila kedudukan, gila kuasa, habis dia tipu orang. Ada hari ni. Tuan-tuan baca sendiri. Tunggu kau dengan Allah Ta'ala. Dia jawab dengan kita satu-satu nanti. Masya Allah kan. Ni kadang-kadang, terutama sekali saya sebut tuan-tuan orang politik kan. Minta maaf saya cakap kan. Menipu. Macam dunia ni dia punya. Seolah-olah apa yang dia cakap tu, Allah tak bertanya dia balik. Masya Allah. Na'udzubillah kan. Padahal kerja tu mulia. Kerja mulia tuan-tuan. Membantu masyarakat, menolong orang susah, tetapi dia menjadikan diri dia tidak mulia dengan jawatan yang ada tu. Ini paling takutlah kita. Na'udzubillah lah, jangan masuk dia kita. Apa lagi tuan-tuan? Sikit masa lagi. Ya, azan berhenti kan? Kita azan berhenti. Yang ketiganya, bila mana dia nak menyakiti hati saudara dia itu, maka dia berdusta, dia buatnya fitnah, dia buatnya cerita supaya kawannya susah. Saya tak suka dengan Tuan Haji, saya buat cerita. Macam mana saya nak jatuhkan Tuan Haji? Dia buatlah macam-macam. Sebab apa? Dia nak kedudukan juga, sama juga. Sebab apa? Dalam diri dia setan dah penuh. Kan? Dalam diri dia berserabut dah tuan-tuan. Setan tu penuh dalam diri dia kan. Sebab tu kita ambil pengajaran. Dan kisah Nabi Yusuf AS. Ini satu perkara besar Allah gambar pada kita. Nabi Yusuf seorang Nabi, Nabi Yaqub seorang Nabi Allah. Dan juga adik-beradik dia ramai. Nabi Yusuf seorang anak yang baik. Adik-beradik Benyamin, dia dua beradik, mak lain kan. Kita tengok bagaimana seorang anak menipu ayah. Sehingga buta mata ayahnya. Buta mata ayah dia. Kami dah jaga dia ayah. Tiba-tiba serigala, ketika kami bermain-main serigala, katanya serigala lah, binatang, makan dia, ini baju dia ayah. Meninggal dunia dia, mati dia, ditipunya ayahnya. Allah kaya tuan-tuan. Apa cerita tu kita dapat? Kata para ulama saya baca, kurang lebih 20 tahun selepas itu, Allah tunjukkan bahawa adik-beradik itu menipu.
Allah beritahu dekat Nabi Yaqub, anak dia hidup lagi. Sebab itu, kita kalau menipu, berdusta, belum mati lagi, Allah buka peluang kita. Tunggu je. Tunggu je. Nanti kalau kita, ni masa kau lah, baru kau dapat. Belum mati. Sebab itu, orang berdusta, tuan-tuan, ancaman dia berat, dosa besar kan. Tunggu sebelum mati, Allah bagi dia. Kalau dah mati, dia dengan Allah Ta'ala, kita tak nampak. Tapi belum mati lagi, Allah tunjukkan kebenaran orang yang benar, pendustaan orang yang menipu. Kalau dia yakin yang ni, tak berani nak buat, tak berani nak menipu, tuan-tuan. Apa lagi yang keempat, tuan-tuan? Yang keempat, sebab apa orang menipu, berdusta? Dia berdusta disebabkan sebuah pendustaan. Dia dusta yang ni, nak cover dusta ini, dia dusta lagi. Nak cover dusta ini, dia dusta lagi. Dalam satu dusta, ada 5 dusta. Satu cerita, 5 dusta. Masya Allah. Satu dosa, campur lagi dosa, campur lagi dosa, campur lagi dosa. Satu cerita je. Ini paling takut. Ini kita jadi kepada orang yang memang hidup dia pagi, petang, siang, malam, berdusta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah merasa susah kalau nak menipu. Sedangkan berdusta ni kata Nabi SAW, man arada an yal'ana nafsahu falyakzib. Orang yang berdusta ni sebenarnya melaknat diri dia sendiri. Nabi kata, dia laknat diri dia sendiri kan. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat. Sahabat tanya kan, dia kata, ya Rasulullah, apakah ada orang Muslim, orang mukmin yang penakut? Bukan orang Muslim, orang mukmin. Ayakunal mu'min jabba'a, apa Nabi kata? Jabbana. Ada tak orang mukmin yang penakut? Kita ada. Naam, ada. Takut kan? Takut. Pergi datang subuh-subuh seorang-seorang kan, kalau dekat kampung kan, naik basikal pagi-pagi nak sembahyang subuh, takut hantu kejar ke subuh, takut. Allahu Rabbi kan? Takut orang ugut kita sikit, takut. Ada. Tapi sembahyang, puasa, haji, alhamdulillah. Penakut memang ada. Sahabat tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, dia kata, apakah ada orang mukmin yang bakhil? Bakhil, ayakunal mu'min bakhilan. Nabi kata, na'am, ada. Memang ada orang mukmin bakhil. Tak boleh aku simpan duit teruk ni nak pergi haji ni. Tak boleh ni. Dan apa pun dia tak, nak sedekah tidak, bakhil ya Rabbi. Nak belanja sekupang pun, RM1 pun tak bagi. Bakhil dia. Nabi kata ada. Tapi dia semayang, dia tak kacau orang. Masya Allah kan. Nabi ditanya oleh sahabat lagi, ya Rasulullah, dia kata, apakah ada orang mukmin yang berdusta? Nabi kata, ayakunal mu'min kadzdzaba. Nabi kata, orang mukmin tidak ada yang berdusta. Habis yang berdusta tu siapa? Orang yang berdusta tu orang Muslim. Yang nama dia Fadli bin Hasan. Islam, agama Islam. Bukan mukmin, Muslim. Itu menipu. Ada menipu. Masya Allah. Orang mukmin, kalau kita, sebab itu kita, tuan-tuan, angkat taraf kita jadi orang mukmin. Bila kita Islam, kita beriman. Kita beriman, kita bertakwa. Selamat. Kalau sekarang kita jadi orang Muslim, ramai orang Melayu menipu. Selamba je nipu kawan dia. Dia belum dapat taraf menjadi orang mukmin. Semayanglah tunggang-tunggik. Masya Allah. Ni kita tengok diri kita kan. Sebab itu selemah-lemah orang mukmin ya, kalau dia tak mampu nak bersedekah, dia tak mampu nak apa, tapi dia ini dimaafkan. Tetapi kalau kita jadi orang mukmin, jadi orang Islam, menipu, ini tak ada nilai. Allah murka dekat kita kan. Bukan kata Allah murka, isteri kita pun tak suka. Isteri kita pun tak suka kan menipu ni. Suka, dia pun pening tengok kita. Apalah hal bapak kamu tu, hari-hari menipu kat anak dia. Anak kita pun tahu, oh bapak ni kerja dia menipu. Masya Allah kan. Ni contoh tuan-tuan. Orang menipu ni tuan-tuan. Allah gambarkan apa tuan-tuan. Kalau kita selalu berdusta, berbohong ni, kita menyeret diri kita, kata Allah Ta'ala, kepada kemunafikan. Allah sebut kita. Dia sebut pada Allah Ta'ala, liyajziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Allah sebut kita dalam surah Al-Ahzab ayat 24. Ni Allah beritahu kita. Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran dia. Tetapi Allah menyeksa kita ini, orang-orang munafik ini, orang menipu ini, disebabkan pendustaan kita. Ini Allah beritahu kita kalau jumpa Allah, kalau orang yang menipu ni tuan-tuan, hari kiamat Allah Ta'ala kata, kamu lihatlah orang ni, kata Allah Ta'ala, kamu akan tengok muka dia hitam bertemu Allah Ta'ala. Hitam. Kita ni, yalah hitam, tapi tak hitam. Hitam maksud hitam. Jumpa Allah Ta'ala. Jadi tahulah dia ni menipu ketika hidup dia di dunia dulu. Bila berhimpun, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Ini yang paling kita takut sekali lah. Na'udzubillah kan.
Kadang-kadang kita tengok. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu pada kita kan, pesan. Ada seminit 2 kita azan masuk belum ya? Last ayat saya baca tuan. Allah pesan pada kita, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia. Untung dunia ni menipu salah satu daripadanya. Dan juga mencabuli hak sumpah-sumpah mereka. Menipu dan sebagainya, membohong, dusta. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka Allah Ta'ala kata mereka ni tidak akan mendapat kebaikan di syurga Allah di akhirat nanti. Allah beritahu. Dan Allah beritahu kita tuan-tuan, Allah kata la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah kata aku tidak akan berkata-kata dan tidak akan memandang mereka ini di hari kiamat nanti. Allah tak nak tengok kita. Campakkan dia terus, dia kata. Ibarat macam itulah kan. Campakkan dia terus kata. Dan juga Allah Ta'ala kata wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan mereka ini kata Allah Ta'ala beroleh, aku tidak akan membersihkan mereka dan mereka ini akan beroleh azab yang sangat pedih di sisi aku. Jadi kita pilihlah hidup kita nak yang mana. Sebab itu saya pun pesan pada diri saya tuan-tuan. Orang berdusta ni dia tidak akan selamat. Sebab itu kita, orang berdusta ni bukan kira umur kan. Umur 20 ke, umur 30 ke, umur 40 ke, tak kira. Umur 50 ke, nak mati ke, yang nak mati pun ramai menipu. Masya Allah kan. Alah tu. Jadi kita nak jadi orang beriman. Sebab tu saya selalu beritahu diri saya. Diri kita jangan letak sebagai Islam. Sudah cukup. Kita kena jadi letak diri kita sebagai orang bertakwa. Kalau kita letak diri kita sebagai orang Islam, kita akan gila cari dunia saja. Sebab kita tak nampak iman di hadapan. Kita tak nampak takwa balasan Allah Ta'ala. Pesan kita. Cukup sekadar itu tuan-tuan, peringatan untuk diri kita. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kekurangan yang ada, yang pemaaf, kasar bahasa tuan-tuan. Syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita buat peringatan pada hari ini. Moga-moga Allah rahmati diri kita. Dalam PKP ni saya pun pesan pada diri saya dan diri tuan-tuan, jagalah kesihatan kita. Ya, sebab apa kalau dah kena tu kesan dia berat tuan-tuan. Saya terbaca dalam orang yang kena ni tuan-tuan, kesan dia nanti boleh stroke, macam-macam, paru-paru boleh pecah, macam-macam. Jadi hati-hati. Terutama peringkat-peringkat yang ada penyakit-penyakit yang lain tu, dia senang mudah kena. Yang biasa kena lah macam tu kan. Kita ni lebih kurang tuan-tuan. Tuan-tuan sikit senior pada saya, kurang sikit je kan. Jadi hati-hatilah kita ya. Akhirul kalam aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.